Penebangan hutan memberi laluan kepada projek-projek pembangunan bukan perkara baharu dan isu ini sering dibangkitkan oleh Pertubuhan Alam Sekitar serta penduduk berhampiran yang terjejas selain turut didedahkan oleh media. Tetapi bagai mencurah air ke daun keladi atau ibarat anjing menyalak bukit, kegiatan menarah dan membersihkan hutan dilakukan secara rakus tanpa mempedulikan flora dan fauna demi membangunkan hutan batu. Ikuti laporan wartawan Rozin Rusmin. Situasi itu turut dialami penduduk di Perdana Heights Seksyen U10 Shah Alam yang bimbang dengan nasib kawasan hutan yang terletak kira-kira 200 meter dari taman perumahan mereka apabila kerja-kerja membotakkan kawasan tersebut giat dilaksanakan dipercayai untuk membina kawasan perumahan baharu. Penduduk mendakwa tiada sebarang makluman diberikan pihak berkuasa mahupun pemaju mengenai projek itu yang dianggar seluas 20 hektar didakwa membabitkan kawasan hutan simpan dan dijangka siap 5 tahun lagi. Pembinaan seluas 50 ekar ini dijangka siap dalam masa 5 tahun lagi sekurang-kurangnya. Dan ia mencetuskan kebimbangan kepada penduduk yang tinggal berdekatan tapak pembinaan ini. Apakah nasib yang akan berlaku kepada alam sekitar serta flora dan fauna di hutan hijau di belakang saya ini? Tinjauan bernama mendapati kawasan pembinaan ditutup rapat menghalang pandangan dari luar akan kerja-kerja yang dilakukan di dalam kawasan tersebut. Bernama juga mendapati kebenaran dalam dakwaan penduduk mengenai suasana damai di situ apabila kedengaran bunyi unggas selain udara yang nyaman dari hutan berhampiran kawasan perumahan yang menempatkan kira-kira 140 buah kediaman tersebut. Difahamkan projek pembangunan itu bermula pada 16 Mac iaitu 2 hari sebelum Perintah Kawalan Pergerakan berkuat kuasa justru menimbulkan persoalan bagaimana projek itu berjalan seperti biasa sedangkan tapak pembinaan antara yang tidak dibenarkan beroperasi ketika PKP. Pengerusi Persatuan Penduduk Perdana Heights Abdul Hamid Othman yang telah menetap di situ selama 12 tahun mendakwa Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA bukan sahaja tidak berunding dengan penduduk di kawasan itu berhubung pembangunan berkenaan, bahkan gagal membuat pemakluman mengenai pelaksanaan projek. Dengan itu kami cuba membangkitkan dengan apa cara sekalipun lah. Kalau boleh kita nak berjumpa dengan MBSA dan kita bincang bagaimana untuk menjaga environment kawasan ni seperti mana yang kita rasai selama inilah. Kita takut benda-benda semua, takut hakisan, wildlife yang selama ni ada di dalam dan juga banyak perkara lah yang kita jadi kerisauan penduduk. Seorang penduduk yang hanya mahu dikenali sebagai Ram meluahkan rasa kecewa terhadap perubahan yang berlaku di kawasan berkenaan serta kesal dengan sikap pihak berkuasa yang disifatkan seolah-olah merahsiakan projek berkenaan daripada orang awam. Malam kita boleh dengar lah. Kita boleh dengar jeritan inverted comma, jeritan monyet dan juga pelbagai jenis burung dan juga kita ada video tapir yang keluar waktu malam. You know, tapir is a endangered species kan. So it's very interesting. Amat it's very touching lah kan. Sepertilah di BKL atau mana-mana lah kan. Mereka selalunya akan memaparkan development plan, building plan dan sebagainya supaya the public boleh datang tengok dan memahami apakah kemajuan yang akan berlaku dan membuat bantahan sekiranya boleh. Tetapi bagi dalam keadaan ini ataupun untuk kes ini langsung segalanya macam dirahsiakan. Kebimbangan penduduk itu disuarakan bernama kepada Ketua Bahagian Korporat dan Perhubungan Awam MBSA Shahrin Ahmad. Beliau memaklumkan MBSA memberikan kebenaran untuk tanah yang dimiliki pihak tertentu tersebut dibangunkan. Jelasnya, kebenaran merancang termasuk melakukan kerja-kerja tanah diluluskan MBSA untuk aktiviti pembangunan di kawasan itu dan tanah yang dibangunkan itu adalah milik pihak tertentu dan dibenarkan untuk dibangunkan.
Tambah Syahrin, berkemungkinan kawasan itu akan dibina dengan taman perumahan atau projek lain mengikut kehendak pemilik tanah. Dalam pada itu, Sahabat Alam Malaysia ketika dihubungi bernama berkata, proses pembersihan hutan tidak sepatutnya diluluskan tanpa berunding terlebih dahulu dengan penduduk di kawasan berhampiran yang mungkin terjejas dengan kerja-kerja berkenaan. Persatuan itu juga khawatir jika isu ini berterusan, ia akan turut menjejaskan kualiti kehidupan masyarakat setempat yang juga bakal kehilangan hidupan liar yang menjadi sebahagian ekosistem di kawasan terbabit. Laporan Roslyn Rosmin untuk Bernama TV.